弟兄姐妹们平安。 Shalom saudara-saudari sekalian. 感谢神，我们可以一起来敬拜神。 Puji Tuhan kita boleh berkumpul di sini untuk menyembah Tuhan. 我们先来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 天父，我们感谢赞美你， Bapa, kami bersyukur dan memuji Engkau. 因着你的恩典和你的爱，带领我们进入你的安息。 Hanya karena anugerah dan kasih Tuhan boleh membawa kami hingga ke hari ini. 我们听到圣歌，当向你发出赞美的时候， Saat kami mendengar puji-pujian dan kami menaikkan lagu-lagu penyembahan kami. 我们的心充满着喜乐，被挑旺起来。 Hati kami sungguh dipenuhi dengan sukacita. 哦，主啊，我们感谢你。 Oh Tuhan, kami bersyukur padamu. 因此，我们再一次来到你的面前，我们要将我们思想你的话语的时间交托在你的手中。 Dan saat kami datang ke hadapan Tuhan, kami mau serahkan untuk waktu kami boleh merenungkan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. 求你使用你两位仆人， Kiranya Tuhan yang memakai kedua hamba-Mu. 你恩膏他们，使他们所要传讲的能够成为我们多人的祝福。 Tuhan yang urapi berikan hikmah bagi mereka sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. 我们讲的、听的都愿意在你的面前同受造就。 Biarlah kami yang berbicara ataupun yang mendengar, kami bersama-sama dibentuk dibaharui Tuhan. 感谢赞美你， Terima kasih puji Tuhan. 垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的名恳求。 Kiranya Tuhan mendengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，请你们打开圣经98篇第1到第9节。 Saudara-saudari, silakan kita akan membuka ayat Alkitab dari Mazmur 98 1 sampai 9. 中文的我先来念第1到第6节，然后叶妮姐妹读印尼文的第7到第9节。 Dengan bahasa Mandarin kita akan bacakan dari ayat 1 sampai 6, kemudian dengan bahasa Indonesia dari ayat 7 sampai 9. 诗篇98篇第1到第6节，神的话如此说：你们要向耶和华唱新歌，因为他行过奇妙的事，他的右手和圣臂施行救恩。耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义，纪念他向以色列家所发的慈爱，所凭的信实，地的四极都看见我们神的救恩，全地都要向耶和华欢乐。 要发起大声欢呼歌颂，要用琴歌颂耶和华，用琴和诗歌的声音歌颂他，要用号和角声，在大君王耶和华面前欢呼。 Ayat 7 sampai 9. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. 弟兄姐妹，我们感谢神带领我们进入主降临期的第3主日。 Saudara-saudari, kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita hingga di minggu ketiga, minggu Advent. 这主日的主题是喜乐。 Dan tema hari Minggu ini adalah sukacita. 每逢圣诞节的时候，我们经过大街小巷，几乎所有的这个购物广场、饭店、餐厅、小商店都播放着这个普世欢腾 （Joy to the World）。 Setiap kali menjelang Natal di jalan besar, gang kecil, di restoran, toko-toko, pusat perbelanjaan, hotel, kita akan mendengar lagu Joy to the World, Hai Dunia Gembiralah, itu diputar. 这首普世欢腾呢，是这个以萨华斯所编写的赞美诗。 Kidung Natal Joy to the World ini adalah hymn yang ditulis oleh Isaac Watts yang 它的灵感呢，就源自于这个诗篇98篇。 Dan lagu pujian ini terinspirasi dari Mazmur 98 yang barusan kita baca. 这个98篇呢是一元性的赞美诗。 Dan Mazmur 98 ini adalah digolongkan sebagai Mazmur profetik. 他邀请以色列全地看到耶和华胜利和救恩。 Dan di situ
menjelaskan bagaimana bangsa Israel boleh mengalami keselamatan dari Tuhan. 并预言主基督再来时要审判遍地。 Dan menubuatkan bahwa Tuhan akan datang untuk mengadili. 这篇的作者呼吁全地和万物呢，在神的面前欢乐。 Dan pemazmur di sini, pengarang lagu ini mengajak bagaimana dunia itu bisa bersukacita di hadirat Tuhan. 欢呼歌颂神， Berseru menyanyikan pujian 因为 kepada 他 Tuhan. 施行了救恩。 Karena dia sudah melakukan karya keselamatan. 作者为神在过去施行的救恩呢，为君王治理百姓即将要施行的审判呢，大大的喜乐。 Dan pemazmur sangat bersukacita atas penyelamatan Allah di masa lalu dan pemerintahan raja atas rakyatnya dan atas keadilan yang akan diberikannya. 从诗篇的93篇到100篇呢，是一连串赞美耶和华作王的诗。 Mazmur 93 sampai Mazmur 100 merupakan rangkaian mazmur yang memuji Allah sebagai raja. 一些学者认为98篇是96篇的相呼应。 Para filsuf menyatakan Mazmur 98 itu dengan Mazmur 96 itu saling bersahut-sahutan. 我们来看，这个这个幕哦，你们我来读这个第96篇的第1到第2节，然后弟兄姐妹们，你们就看右边的98篇的第2节。 Kita akan bandingkan Mazmur 96 dan 98. Saya akan membacakan Mazmur 96 ayat 1 dan 2 dan silakan saudara-saudari membandingkan dengan Mazmur 98. 96篇第1、第2节，你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩。 Mazmur 96 ayat 1 dan 2. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. 我再来念96篇的最后1节，你们又再看98篇的最后1节。 Saya akan membacakan Mazmur 96 ayat yang terakhir dan silakan saudara-saudari bandingkan dengan Mazmur 98 ayat yang terakhir. 96篇的最后1节是第13节，那98篇的最后1节是第9节。 Mazmur 96 yang ayat terakhir adalah ayat 13, sementara di Mazmur 98 ayat terakhir adalah ayat 9. 98篇96篇的第13节，因为他来了，他要审判全地，要按公义审判世界，按他的信实审判万民。 Di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. 你们看是不是互相呼应呢？ Tidakkah kita lihat kedua pasal ayat ini saling bersahut-sahutan? 他们有可能是同一个作者所写的。 Mereka mungkin ditulis oleh penulis yang sama. 弟兄姐妹，赞美的主要结构其实呢，每个赞美呢都有自己独特的地方。 Saudara-saudari, selain struktur utama dari pujian, setiap pujian itu sebetulnya memiliki keunikan tersendiri. 我们来看它这个诗篇93篇呢，它98篇呢，它分成3个段落。 Dan kita akan melihat dari Mazmur 98 sebetulnya dibagi menjadi 3 bagian. 那第1节到第3节是一段，第4节到第6节又是一段，第7节到第9节第3段。 Bagian pertama adalah dari ayat 1 sampai 3, bagian kedua ayat 4 sampai 6, dan bagian ketiga dari ayat 7 sampai 9. 就是诗的写作的方式是非常美的，你们看是很整齐的，对不对？3节、3节、3节。 Kalau kita melihat gaya penulisannya itu sangat terstruktur rapi, sehingga 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. 这个3个段落呢，又分成3个部分。 Dan 3 bagian ini dibagi menjadi 3 tahap. 第一个部分是赞美者范围的扩大。
Yang pertama, yang bagian pertama kita melihat begitu luasnya pujian yang dicakup. 它逐渐的扩大， bertambah besar, bertambah besar. 然后第二个部分，赞美上帝的理由。 Yang kedua yaitu alasan untuk memuji Tuhan. 还有第三个部分，赞美上帝的方式。 Yang ketiga adalah cara untuk memuji. 我们来看第一个部分，赞美者范围的扩大，逐渐的扩大。 Kita akan membahas untuk bagian pertama bagaimana pujian itu semakin besar dan semakin 当我们 besar. 用这样子的心情来读这个诗篇的时候，我们的心就会被挑旺起来。 Saat kita membaca bagian ini, hati kita juga akan semakin bertahap sukacitanya. 第4节的前面说，全地要向耶和华欢乐。 Yang ayat keempat ditulis, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. 第7节说，愿海和其中所充满的澎湃。 Di ayat 7 dicantumkan, biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. 大水拍手，愿诸山在耶和华的面前一同欢呼。 Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. 弟兄姐妹们，有没有发现，赞美者的范围，先从说你们，再到全地，又到大自然，是不是越来越广了呢？ Saudara-saudari, apakah engkau menyadari bahwa ruang lingkup pujian mula-mula dimulai dari kita, kemudian seluruh bumi, dan terakhir itu alam. 啊，然后第二个部分呢是赞美上帝的理由。 Bagian kedua adalah alasan memuji Tuhan. 赞美上帝一定要有理由的。 Tentu saja kita perlu alasan untuk memuji Tuhan. 所以，因为这个字呢，这个词句呢，就是理由。 Sehingga lirik-lirik yang kita baca ini adalah alasan memuji Tuhan. Karena 啊，是不是 karena 还是 sebab 那个字？因为他行过奇妙的事，他的右手和圣臂施行救恩。 Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. 第9节是说，因为他来审判遍地，他要按公义审判世界，按公正审判万民。 Di ayat 9, sebab ia datang untuk menghakimi bumi, ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. 这个9节里面就是这个两个，因为我们要赞美神的理由。 Kedua ayat ini adalah alasan kenapa kita harus memuji Tuhan. 我们再来看第3个部分，赞美的方式。 Kita akan melihat bagian ketiga, yaitu cara memuji Tuhan. 第4节说要发起大声欢呼歌颂。 Di ayat keempat tertulis, bergembiralah bersorak-sorai bagi Tuhan. 要用琴和诗歌歌颂， Bermasmurlah dengan kecapi dan lagu yang nyaring. 用号和角声歌颂神。 Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring bersorak-sorai. 现在我们来看圣经的第1节的经文，说要唱新歌。新歌是什么呢？ Sekarang kita akan membahas di ayat pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa itu nyanyian baru? 新歌不一定是新写的歌， Nyanyian baru bukan berarti pujian yang baru ditulis. 神对我们的恩典带领我们每一个早晨都是新的。 Berkat Tuhan bagi kita setiap pagi baru. 我们对神的经历和体会也是新的。 Pengalaman rohani kita setiap hari juga baru. 我们每次敬拜的时候，我们的心里就涌出了一种感谢和赞美，是新的。 Saat kita memuji, menyembah Tuhan, dalam hati kita akan muncul sukacita dan itu semua pasti baru. 我们当问自己，我们有没有真的认为神的恩典每个早晨是新的呢？ Harus kita tanya kepada diri kita, apakah berkat Tuhan bagi kita setiap pagi adalah baru? 我们对神的体会和经历呢，每天是新的吗？ Dan pengalaman kita bersama Tuhan, apakah baru setiap hari? 我们每次敬拜神的时候，是否真的充满那种感谢和赞美呢？ Apakah setiap kita menyembah Tuhan, hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur dan terima kasih? 我们常常唱的是旧歌，
pujian yang kita nyanyikan, Kita sering, 我们常唱是这旧歌， mungkin kita sering nyanyikan pujian lama. 但是我们从心里发出，却有新的那种感谢和赞美。 Tapi dari dalam hati kita yang kita naikkan, luapkan adalah segala ucapan syukur yang baru. 弟兄姐妹，当我们用诗歌赞美神的时候，一定要提醒自己，我们是不是有口无心呢？ Saudara-saudari, ketika kita menyembah Tuhan dengan pujian, kita harus ingatkan diri sendiri, apakah kita bernyanyi dengan mulut tapi tidak dengan hati? 还是口唱心和的赞美神呢？ Ataukah kita bernyanyi dengan mulut dan hati memuji Tuhan? 当我们用诗歌敬拜时，常常有人以不同的理由呢，就闭口不唱。 Saat kita menyembah dengan pujian, seringkali banyak orang yang merasa tidak bisa bernyanyi atau suaranya tidak enak untuk didengar, sehingga berhenti bernyanyi. 这首诗篇呢，就告诉我们要用什么的方式来赞美神。 Sehingga Mazmur ini mengajarkan kita bagaimana cara kita memuji Tuhan. 你看，要用琴，要用歌声，要用角，用号来敬拜赞美我们的神。 Yaitu dengan kecapi, dengan lagu yang nyaring, dengan nafiri, sangkakala. 我们再来看路加福音19章如何记载呢？耶稣最后他进耶路撒冷的情景。 Kita akan melihat juga dari Lukas 19 adalah kisah di mana Yesus masuk ke Yerusalem. 神的话这么说：众门徒因见耶稣所行的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神。 Di ayat 37 disebutkan murid-murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara yang nyaring oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. 他们高喊着说：奉主名来的是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。 Dan mereka berkata, diberkatilah dia yang datang sebagai raja di dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. 众人中有几个法利赛人对耶稣说：父子，责备你的门徒吧。 Di ayat 39, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. 耶稣说：我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。 Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. 我的哥哥是读地质工程师，他是地质工程师。 Kakak saya adalah seorang ahli teknik geologi， teknik geologi， 就是研究这个地的探油的。 Jadi orang yang meneliti dasar bumi. 他去美国读书的时候呢，他卷了很多，常常去玩，他卷了很多的石头。 Saat dia pergi ke luar negeri, dia sering mengumpulkan batu-batu. 他带回来给我看很多的石头，他说：“你看这个石头多美，这个石头多美，这个石头多美。”我看不出来。 Dia akan membawa dan menunjukkan kepada saya, kamu lihat batu ini bagus sekali, yang ini juga bagus, yang itu bagus. Saya sendiri tidak paham. 我后来问他：“你怎么看这些石头美呢？” Kemudian saya bertanya, bagaimana kamu bisa membedakan yang bagusnya batu ini? 他就跟我说，这个石头有些是在高压的气候、天气很冰冷的地方形成的。 Dia jelaskan ada batu-batu ini yang dibentuk dari suhu tekanan yang begitu tinggi sehingga menjadi bentuk batu. 有些是跟空气结合形成的。 Ada batu yang dibentuk dengan perpaduan dengan udara. 他说有些是多少万年，有是多少几百万年了，这个多久，他们是根据他们所学的那种去推的。 Jadi dia menjelaskan ada batu-batu yang dibentuk ratusan tahun dan sebagainya. Itu menurut ilmu yang dia pelajari. 我的哥哥也是很敬虔的，所以他看了，他就说这圣经有讲，耶稣讲的这个话，他说石头必要呼叫起来。 Dan kakak saya juga sangat rohani dan dia berkata membandingkan dengan Alkitab disebutkan batu akan berteriak. 所以以上的经文告诉我们呢，神喜悦我们大声的赞美他。
Sehingga ayat-ayat yang kita baca memberitahu kita bahwa Tuhan berkenan jika kita memujinya dengan lantang. 当我们被圣灵充满的时候，我们大声歌颂的时候呢，我们不满的情绪呢就会变成感恩。 Saat kita dipenuhi Roh Kudus dan bernyanyi dengan nyaring bagi Tuhan, segala ketidakpuasan akan menjadi rasa syukur. 我们的抱怨就变成这个赞美。 Dan keluh kesah kita akan menjadi pujian. 现在我们来看看向耶和华唱新歌有哪些理由。 Sekarang kita akan melihat alasan untuk menyanyikan pujian baru, nyanyian baru bagi Tuhan. 经文说，因为神行过奇妙的事。 Di ayat Alkitab dituliskan sebab Allah telah melakukan perbuatan yang ajaib. 奇妙的事，这里可以解释为有超自然的层面。 Perbuatan yang ajaib dapat menunjukkan dimensi yang di luar batas 有神在 pengetahuan. 人的生命中的介入、插手的一些记号。 Dimensi supernatural yang menggambarkan ada campur tangan Tuhan untuk melakukan mujizat. 当旧约圣经信徒旧约的信徒他们读到诗篇98篇的第1节时， Ketika orang-orang percaya di Perjanjian Lama membaca sampai Mazmur 98, 他们就会想到出埃及记约书亚统治下的胜利。 mereka akan berpikir tentang kisah keluaran dan kemenangan di bawah pemerintahan Yosua. 士师时代拯救以色列免遭外族的入侵。 Penyelamatan Tuhan atas Israel dan dari invasi asing dari zaman hakim-hakim. 大卫统治下从非利士人手中拯救出来等等。 Kemudian kembalinya Israel dari bangsa Filistin di bawah kepemimpinan Daud. 神将他的子民从巴比伦被掳中带回来。 Dan bagaimana Tuhan membawa umatnya kembali dari pembuangan di Babel. 还有说，他的手和圣臂施行救恩。 Dan di situ disebutkan keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. 这个右手意味神的大能， Dan tangan kanan ini berarti tangan Tuhan yang berkuasa. 圣臂是指神公义的救恩。 Dan lengannya yang kudus menunjuk pada penyelamatan Tuhan yang benar. 也可以解释为胜利， Dan juga boleh diartikan kemenangan. 但是最主要的一个层面就是拯救。 Tapi yang paling penting yang harus kita ingat adalah poin keselamatan. 就好像耶稣的名字的意思。 Sama seperti arti nama Yesus. 第2节说，耶和华发明了他的救恩，在列邦人眼前显出公义。 Di ayat 2 ditulis, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. 发明就是显明或者宣布的意思。 Kata memperkenalkan berarti mengungkapkan atau mengumumkan. 神对他的子民施行拯救，让自己显明在人面前。 Tuhan menyelamatkan umatnya dan mengungkapkan dirinya sehingga terlihat. 大家都可以看见并知道他的救恩。 Sehingga setiap orang dapat melihat dan mengetahui keselamatan 也 dari 是耶 Tuhan. 和华的公义彰显在人的眼前。 Dan kebenaran Tuhan jugalah yang terungkap di mata dunia. 所以我们跟人家讲，我们的神是慈爱的，他是公义的，人家才能接受。 Sehingga saat kita mengatakan kepada dunia, 我们不能只单单说我们的神是慈爱的，一定要讲我们的神是公义的，因为他要来审判的。 sehingga kita bisa berkata kepada dunia Allah kita adalah kasih dan adil, tidak hanya kasih saja. 他一定是两面的在一起，一定进行的、实行的。 Itu selalu berjalan bersama-sama, kasih dan adil. 以色列人是神所拣选的子民， Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. 他们并不是比其他国家更好， Bukan berarti mereka lebih baik dari bangsa lain. 但是神对他们坚定不移的爱和信实。 Namun Allah tidak goyah dalam kasih dan kesetiaan kepada mereka. 当神发怒的时候，他就激起他的爱、他的公义的跟他的信实。 Saat Tuhan murka, Tuhan mengingat akan kasih dan kesetiaannya. 对他，并决心透过以色列来祝福各国。 Dan Tuhan mau
memberkati seluruh bangsa melalui bangsa Israel. 这第3节宣告神的普世救恩。 Yang ketiga, memuji bersukacita memuji Tuhan. 普世救恩 keselamatan universal 已经向全世界彰显。 Keselamatan universal yang sudah ditunjukkan untuk dunia. 我们现在来看赞美的方式。 Kita akan membahas mengenai cara memuji. 经文里面有说到，全地要向耶和华欢乐，要用各种乐器大声歌颂。 Dituliskan seluruh bumi bersukacita dengan bernyanyi dengan nyaring dan dengan segala jenis alat musik. 要用琴歌颂耶和华，要用琴和诗歌的声音歌颂他，要用号和角声，在大君王耶和华的面前欢呼。 Yaitu bernyanyi dengan nafiri, sangkakala dan bernyanyi dengan nyaring. 第4节的时候，欢乐和欢呼呢，原文是同一个字。 Ayat keempat, sukacita dan kebahagiaan itu bahasa aslinya adalah yang sama. 意思就是说，欢乐的喊叫， Artinya bernyanyi dengan nyaring. 不是乱喊叫，是大声的喊叫。 Bukan asal teriak, tapi bernyanyi dengan nyaring. 诗人呼召全地的人一起用各种乐器和诗歌来歌颂神。 Di situ pemazmur memanggil setiap orang untuk menyanyi pujian kepada Allah dengan berbagai alat musik dan nyanyian. 弟兄姐妹们，我来卫理侍奉之前呢，我所实习过的几间教会，卫理是让我最享受敬拜的气氛。 Saudara-saudari, sebelum saya datang melayani di gereja GMI ini, saya melayani beberapa gereja yang lain, tapi saya menemukan di gereja GMI itu adalah yang paling membuat saya begitu nyaman dalam mendengar puji-pujian. 我讲这个话不是要讨人喜欢哈，但是我要讲说，我们要珍惜，我们有这样好的敬拜团。 Saya mengatakan ini bukan untuk membujuk-bujuk atau baik-baikin, tapi saya sungguh dari hati, saya melihat pelayan musik di gereja GMI itu sungguh baik. 我们是很活泼的敬拜神的。 Dan melimpah karena mereka memuji dengan begitu 用很多的乐器哈，有钢琴、电子琴，还有这个香鼓、吉他喇叭、长笛、古筝等等的乐器。我们这个几个礼拜，我们就看到这么多的乐器在展现在我们的眼前。 Dan di game ini ada begitu banyak alat musik yang digunakan, piano, keyboard, kahon, gitar, trompet seruling, kuceng dan orek. 还有第2堂的用的这个 band 的这个乐团。 Dan ada band di Kebaktian 2. 感谢神，我们在教会音乐侍奉的人才很多。 Dan saya juga bersyukur pelayan musik di gereja kita begitu melimpah. 你看，从今天的小孩童的赞美的里面，我们可以看到这些小孩子从小就训练他们听声音、听音乐、听美妙的声音的这样子的信讨。 Dan kita lihat mulai dari sekolah minggu yang menyanyi, kita tahu bahwa semenjak kecil mereka sudah dibiasakan untuk mendengar lagu pujian. 不是只有单单我这样认为啊，来我们教会的讲员呢，很多也跟我有同样的感受。 Saya bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Banyak pembicara yang datang ke gereja kita, mereka juga memiliki pandangan yang sama. 所以，当我们有机会来到教会，跟弟兄姐妹一起来赞美神时，我们要好好的珍惜，而不是在家中独自的敬拜失去那美好的福分。 Sehingga jika kita punya kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama di gereja ini, mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik dan kita tidak hanya beribadah di rumah dan sendiri. 还有这个诗篇第7到第9节这个是对大自然的邀请。 Kita lihat di Mazmur 98 ayat 7 sampai 9 memuji alam. 这个也是有理由的，不只是说写诗让它感觉美的话只有让它美，但是它有它的意义的。 Dan ini bukan tanpa sebab, ini ada alasannya, ada sebabnya bahwa penulis tidak hanya untuk sekedar membuat menambahkan untuk keindahan. 弟兄姐妹们，我们都知道，神借着他所创造的宇宙万物了，来启示他自己，对不对？ Saudara-saudari, kita tahu saat Tuhan menciptakan segala sesuatu adalah untuk mengungkapkan dirinya. 在诗篇第19篇，这个大卫说
诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日，这月到那月，可以传出知识，无言无语，也无声音可听。然后第4节说，他的量带通遍天下，他的言语传到地极。神在其先为太阳安设帐幕。Mazmur 19 ayat 1 sampai 4. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. 神借着受造物启示他自己。Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Bagaimana Tuhan menunjukkan dirinya melalui ciptaannya. 神借着受造物启示他自己。Tuhan mengungkapkan dirinya melalui ciptaannya. 不是用言语述说的。 Dan bukan melalui kata-kata. 无言无语，也无声可听。 Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. 大卫写关于诸天述说神的荣耀，大部分的人都无法了解这个无言无语、无声音可听的信息。 Saat Daud menuliskan bagaimana langit menceritakan kemuliaan Allah, banyak orang tidak bisa memahami pesan ini. Tidak ada berita dan tidak ada kata. 但圣经 以人的言语呢记录下来。 Tapi Alkitab mencatat, Alkitab dicatat dalam kata-kata manusia. 这些文字呢，就是言语的启示。 Ini kita sebut sebagai wahyu melalui lisan. 与大自然的启示相反。 Dan ini berlawanan dengan wahyu melalui penciptaan atau wahyu alam. 为什么人没有办法理解自然的启示呢？ Mengapa manusia tidak dapat memahami wahyu penciptaan atau wahyu alam? 必须要借着言语的启示才能够更清楚呢？ Dan baru akan memahami melalui wahyu lisan. 本来神起初创造大自然时看为美好的， Semula Tuhan menciptakan alam semesta dan melihatnya baik. 因为人的悖逆堕落，最终也受到了影响。 Namun karena ketidaktaatan dan kejatuhan manusia, maka alam juga ikut terkena 所 dampaknya. 以创世纪第3章17节这么清楚的说，地必为你的缘故受咒诅。 Sehingga di Kejadian 3 ayat 17, di situ ada tercantum, terkutuklah tanah oleh karena kamu. 保罗也说，一切受造之物一同叹息劳苦，直到如今。 Dan Paulus juga berkata, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. 基督再来时，以公义并公正的审判呢，及世界其中公义的审判人及世界和其中万物。 Ketika Kristus datang kembali nanti, dia akan menghakimi manusia, dunia dan segala isinya dengan 神 adil. 来审判，同时成就他的拯救。 Dan Tuhan juga akan melakukan penyelamatan. 神的拯救表示回归， Dan penyelamatan Tuhan artinya kembali ke kondisi 回 awal, 归到原来起初的样子。 kembali ke kondisi semula. 所以，因为基督的救赎，使一切因罪而受到玷污的受造物呢，恢复成为美好。 Sehingga penebusan Tuhan, semua ciptaan yang telah ternoda oleh dosa akan dikembalikan ke keadaan yang baik. 所以，这诗篇的作者邀请世界其中万物宇宙万物一起来赞美歌颂神的时候，就是这个意思。 Oleh karena itu penulis mau setiap kita memuji Tuhan melalui ciptaan, inilah maksudnya. 那它就变成是一个人、全地跟宇宙的大自然呢，成为一个天音交响乐的大乐队，发出浩大的声音及圣洁的旋律的演奏来赞美神。 Sehingga itu menjadi gabungan antara manusia, alam dan dunia untuk sama-sama satu dalam satu prosesi pujian yang besar, yang pertunjukan suara yang agung.
弟兄姐妹们，喜乐不是快乐。 Saudara-saudari, sukacita bukanlah kebahagiaan. 保罗说：“你们要靠主喜乐。” Paulus berkata supaya kita bersukacita di dalam Tuhan. 靠主喜乐，意思说我们的喜乐是由神而来的。 Bersukacita dalam Tuhan artinya sukacita kita asalnya dari Tuhan. 快乐是外在环境的情况影响我们。 Sedangkan kebahagiaan itu adalah kondisi dari luar kita yang mempengaruhi kita. 喜乐不受外在的影响， Sukacita tidak dipengaruhi oleh faktor dari luar. 喜乐是圣灵所结的果子在我们里面产生的， Sukacita adalah buah pekerjaan Roh Kudus. 所以我们才能因主喜乐。 Sehingga kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. 出席教会的基督徒被称为歌唱者， Umat Kristen di gereja mula-mula disebut sebagai penyanyi. 他们心中满有喜乐， Karena hati mereka dipenuhi dengan 常常 sukacita. 歌唱赞美主。 Mereka sering memuji dan bernyanyi 当 memuji 时 Tuhan. 基督徒常常遭受逼迫， Saat orang Kristen mengalami penganiayaan 甚至他们有为主殉道的。 dan bahkan ada yang mati untuk Tuhan. 可是很奇妙，他们天天所表现出来的就是喜乐的。 Tapi heran sekali yang ekspresi yang mereka tampilkan adalah sukacita. 尼希米说：“因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。” Nehemia berkata, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. 我再重复一遍：因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。 Sekali lagi saya sebutkan, sebab sukacita karena Tuhan itulah kekuatan perlindunganmu. 他不是说是因靠耶和华所得的力量使你们喜乐， Bukan mengandalkan Tuhan mendapatkan kekuatan menjadikan kamu bersukacita. 所以他先给你喜乐，你就有力量了。 Tapi lebih dahulu Tuhan berikan sukacita sehingga kamu menjadi kuat. 使徒保罗又说，并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐。 Dan Rasul Paulus juga berkata, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita. 喜乐是圣灵所结的果子， Sukacita itu adalah buah pekerjaan Roh Kudus 是圣灵所赐的。 dan diberikan oleh Roh Kudus. 圣灵在我们的心里运行， Dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita 赐我们有内在的美德。 sehingga kita punya kebaikan di dalam hati. 然而这些内在的美德呢，主看为宝贵。 Dan kebaikan dalam hati ini sangat penting, berharga di mata Tuhan. 先知哈巴谷呢，他虽然遭到的大灾难，甚至连吃来维生的食物，甚至连吃来维生的食物都没有了。 Kita membaca di Alkitab, Habakuk juga mengalami bencana besar bahkan sampai tidak punya makanan untuk bertahan hidup. 他望眼所看的是一片荒凉，但他却能说：“我要因耶和华欢心，因救我的上帝喜乐。” Apa yang dipandangnya itu adalah semua kehancuran. Namun ia berkata, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. 弟兄姐妹们，我们的喜乐是寄托在哪里呢？ Saudara-saudari, di mana kita meletakkan sumber 在我们的 sukacita 在 kita? 我们的丈夫吗？ Apakah kepada suami 在我 kita? 们的妻子吗？ Apakah kita mengandalkan sukacita dari 或 istri 在我们 kita? 的儿女吗？ Apakah kepada anak-anak kita? 或在我们的事业上吗？ Apakah kita meletakkan sukacita kita dari pekerjaan kita? 或在我们的金钱？ Apakah dengan materi uang kita? 如果我们把我们的喜乐寄托在这些上， Kalau kita menempatkan sukacita melalui hal-hal seperti ini, 一旦神把这些恩赐收回的时候， saat Tuhan mengambil kembali, 喜乐就随之失掉了。 maka sukacita kita juga akan hilang. 我以这个来结束今天的信息。那我们基督徒如何在苦难中活出喜乐呢？ Saya akan mengakhiri dengan sedikit cerita bagaimana orang Kristen untuk terus bertahan bersukacita dalam kesulitan. 的确，我们要常常数算神的恩典， Dan kita harus menghitung berkat Tuhan. 以喜乐的心来面对困难。 Dengan hati yang bersukacita menghadapi segala tantangan kesulitan.
有一个 slide 可以会放出来吗？ 最 Apakah 后的 slide。 slide terakhir boleh ditampilkan? 对，我们以喜乐的心来面对困难。 Bagaimana kita dengan sukacita kita menghadapi kesulitan 我 penderitaan. 们纪念基督过去怎样在我们的身上行过拯救和奇妙的大事。 Kita mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari kesukaran dan 相 karya 信将来 keselamatan 也 Tuhan. 依然如此。 Dan kita percaya di masa depan Tuhan akan melakukan hal yang sama. 保罗说要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。 Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 让基督在我们的生命中全然的掌王权。 Biarlah Kristus yang ada di dalam hati kita yang mengambil 他 kendali. 是我们的主，是我们的王。 Dia adalah Tuhan dan Raja kita. 我们尽情的赞美荣耀他，享受他。 Kita memuji Tuhan, menikmati Tuhan. 我们把今天和未来都由主来掌管。 Dan kita menyerahkan hari ini dan masa depan kita di bawah campur 相 tangan 信 Tuhan. 并且抓着神的应许。 Dan percaya dan menggenggam erat janji Tuhan. 第三，为主的救赎感恩，传扬他的美德。 Yang ketiga, kita bersyukur atas keselamatan Tuhan dan terus memberitakan. 我们存着感恩的心，做我们得救的工。 Dengan hati yang bersyukur kita meresponi akan keselamatan yang kita peroleh. 让圣灵继续在我们的生命中彰显神的荣耀。 Dengan melakukan misi keselamatan, kita membuat kemuliaan Tuhan, 我 Tuhan 们也靠 dimuliakan 神的 dalam 恩 diri 典 kita.，愿意被神更新自己的灵命，活出基督长成的身量。 Dan mengandalkan pertolongan Tuhan, biarlah hidup kita terus diubahkan dan boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. 第四，盼望基督的国降临。 Dan keempat, menantikan kedatangan kerajaan Tuhan. 基督在来临的时候，他会带给我们安慰和喜乐。 Saat Tuhan datang kembali, Dia akan membawa 所以我们要预备 sukacita. 好自己去迎接神。 Sehingga kita harus mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan 虽 Tuhan. 然我们的生活目前有许多的困难和挑战， Mungkin saat ini kita menghadapi kesulitan dan tantangan. 我们把那个将来的那个盼望、将来的喜乐带到今天来使用。 Kita akan pakai harapan akan masa depan itu kita pakai untuk saat ini. 弟兄姐妹们，12月份对基督徒来说就是普世欢腾的月份。 Saudara-saudari, bulan Desember adalah bulan sukacita bagi umat Kristen. 所以主耶稣降生时，天使报佳音说：“我报给你们大喜的信息。” Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat mengumumkan kabar baik dan berkata, "Aku membawakanmu kabar baik yang penuh sukacita." 因为我们等候耶稣的降临， Karena kita menantikan kedatangan Tuhan 时时 Yesus. 感恩耶稣为我们钉在十字架上的救恩。 Dan kita mensyukuri karya keselamatan Tuhan melalui penebusan di kayu salib. 我们再一次委身在神的面前，做主合用的器皿。 Dan kita mau komitmen mengorbankan diri kita untuk menjadi bejana yang dipakai Tuhan. 爱人如己，爱主更深。 Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan lebih dalam. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita akan berdoa. 天父，我们感谢赞美你，我们因着你的话语得安慰。 Allah Bapa, kami sungguh bersyukur melalui firman Tuhan kami diberikan penghiburan. 你照你的心意向我们说话， Tuhan, sesuai dengan rencana kehendak-Mu, Tuhan berbicara kepada kami. 叫我们如何的敬拜你， Mengajar kami bagaimana kami memuji Tuhan. 叫我们如何带着快乐欢喜的心来敬拜你。 Mengajar kami untuk membawa hati yang penuh ucapan syukur untuk memuji 哦， Tuhan. 主啊，你是配得赞美称颂的神。 Oh Tuhan, Engkau layak menerima pujian penyembahan kami. 愿列邦都看到神你救恩的荣耀。 Kiranya bangsa-bangsa boleh melihat bagaimana karya keselamatan Tuhan. 愿神你赐福我们。 Kiranya Tuhan memberkati kami. 感谢赞美主垂听我们的祷告，是奉主耶稣基督的名恳求。 Terima kasih Tuhan, kami memohon memuji di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 愿神赐福。